Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Tuan Pengetua, barisan pentadbir, guru-guru serta rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah masih diberi peluang untuk kita bertemu, masih diberi peluang untuk kita bernafas. Semua manusia bernafas, tetapi berapa ramaikah mereka yang menikmati nafas itu? Hari-hari kita bernafas, setiap detik, setiap saat kita bernafas, tetapi berapakah orang yang menghayati nikmat pernafasan itu? Semoga ia menjadi ingatan kepada kita semua tentang nikmat Allah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, dan nikmat Allah yang manakah yang kita nak dustakan? Jadi pada hari ini kalau tengok nama tu nama Ustaz Yazid ya. Sebenarnya konon-kononnya Ustaz Yazid ni nak ganti saya sebab saya mengalami sedikit sodmah, orang kata sodmah ataupun kejutan ya. Kita tak nak cakaplah kejutannya apa, tapi rasanya musim pilihan raya ni faham-faham lah ya. Ada sedikit kejutan, so rasa macam jiwa kacau sikit. Tapi insyaAllah kita akan memberikan apa yang termampu lah ya. Cuba untuk fokus ya, insyaAllah. Jadi tajuk yang diberi pada kali ini ialah tazkiyatun nafs, iaitu tanggungjawab kepada diri sendiri. Tanggungjawab kita manusia ni kepada diri kita. Jadi saya nak sebut satu tanggungjawab kita. Banyak tanggungjawab kita sebenarnya. Nak sebut tanggungjawab kita untuk mengeluarkan diri kita daripada minaz zulumati ilan nur. Dari kejahilan kepada kepintaran. Jadi untuk mengeluarkan kita daripada kejahilan kepada kepintaran itu sudah pastilah dengan ilmu. Dan ilmu apa yang paling penting? Sudah pastilah ilmu agama. Talabul ilm faridah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu menjadi kefarduan kepada setiap muslim dan muslimah. Fardu ain. Fardu ain ni ialah terletak kepada individu, bukannya fardu kifayah yang terletak kepada satu kelompok dan kelompok lain yang akan terlepas. Fardu ain terletak kepada individu. So tanggungjawab kita ialah tentang ilmu agama, dan saya fokuskan lagi kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran. Kita orang Islam ni sepatutnya dengan Al-Quran ni memang tidak boleh dipisahkan lah. Jadi Al-Quran ini satu mukjizat. Sedar tak sedar, walaupun kita nampak Quran kan, kadang sepah lah kan, kat dewan ke apa kan. Dia macam tak ada apa-apa je Quran tu. Nampak tengok sekali embas tu, dia seolah macam buku mat, macam kamus gitu je. Tetapi tahukah kita bahawa, sedarkah kita bahawa itulah satu-satunya mukjizat yang kita boleh pandang dan pegang. Kalau mukjizat Nabi-Nabi zaman dulu, wa ubri'ul akmah wal absar, Nabi siapa? Nabi Isa yang boleh menyembuhkan mata yang buta hanya dengan sapu saja. Itu sebab disebut Isa Al-Masih, iaitu yang tukang sapu, yang menyapu. Itu istilah tu ya. Jadi banyak lagi yang tongkat jadi ular, yang laut terbelah. Kita hanya dengar cerita, hanya dengar dan mungkin fahamlah. Tapi kita kan dilatih untuk melihat dan mendengar untuk lebih jitu lagi kekuatan kita. Seperti mana Nabi Ibrahim sebut, Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Ta'ala, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Arini kaifa tuhyil mauta. Allah Ta'ala berkata, afalam tu'min, adakah kamu tidak beriman wahai Nabi Ibrahim? Tapi Nabi Ibrahim kata, la walakin liyatma'inna qalbi, untuk menguatkan akidah aku, kerana pandang tak sama dengan dengar. Dan yang paling komplit sekali ialah pandang dan dengar. Jadi mujizat Al-Quran itu, saya sebut satulah kelebihannya.
yang luar biasa yang sampai sekarang ya, cabaran tu semenjak daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah Taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ya, Allah Taala mencabar manusia semuanya, seluruh manusia kat dunia ni. Hendaklah kalau kamu berasa was-was sangsi dengan Al-Quran itu, fa'tu bi suratin min mislih. Datangkan satu surah seperti Al-Quran, ya. Satu surah tu, surah Baqarah tu panjanglah satu surah. Surah Al-Kausar tu ada berapa ayat dia Ustaz Aziz? 3 ayat dia. Tak mampu manusia nak buat sampai sekarang. Ya. Kepada mereka yang pernah mungkin belajar di tanah Arab ya dan mengkaji Arab, apalagi masuk kuliah bahasa dan sebagainya. Orang Arab ni hebat ya. Kata-kata dia tu, syair dia tu, dia boleh menyihirkan, dia boleh menghipnotiskan seorang raja. Ya, zaman dulu antara hiburan raja ialah mereka memanggil penyair-penyair untuk memuji mereka. Ya, contoh ka'annaka syamsu wal muluku kawakiba, dah kembang rajanya, lepas itu adalah hadiah-hadiah. Maknanya zaman dulu untuk mencari makan menggunakan bahasa. Tetapi orang-orang macam itu gagal, tewas untuk mendatangkan walaupun satu surah yang pendek je. Al-Kausar 3 lah. Sampai sekarang gagal 1400 tahun. Pakar-pakar bahasa semuanya lingkup. Dan di situlah nampak yang orang kata yang boleh jelaslah bahawa Al-Quran itu satu mukjizat walaupun kita nampak biasa-biasa je. Ya. Okey. Jadi jika begitulah keadaannya, maka kita perlulah orang kata sedikit-sedikit ke sedikit sebanyak ke untuk cubalah mendalami Quran ya. Malam tadi saya ada kelas ya, kelas 5 dal dengan Sirajuddin ya, Sirajuddin. Saya suka sembang-sembang dengan Sirajuddin ni. Jadi saya bertanya-tanya tentang, saya tebuk-tebuk surah, sambung. Sirajuddin pun tangan dia sengih lah apa maknanya Sirajuddin ni. Ini seronok ni maknanya kalau kau tahu, ini penting ni maknanya. Ya. Tetapi ya maklumlah ya, masih lagi dalam fasa untuk menghafal, belum untuk mengetahui maknanya. Kerana sebenarnya siapa yang menghafal Quran ni, setiap cakap dia tu nanti akan diakhiri dengan nas atau dalil. Percayalah. Luar biasa. Jadi kita ni kena cuba juga untuk memahami Al-Quran. Sebab Al-Quran ni panduan. Al-Quran ni panduan seperti Allah Ta'ala kata apa? Bersepah-sepah saya tulis ni. Okeylah, kita ambil satu contoh lah ya. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ni panduan. Kalau kita menghayati perkataan panduan pun cukup untuk kita merasakan bahawa kekurangan yang kita ada. Bagaimana panduan tidak boleh difahami? Kita mendakwa, kita menjunjung, ya betul, Al-Quran itu sebagai panduan. Orang kata the way of life. Betul ke? Gaya hidup lah orang katakan. Tetapi jika panduan itu tidak boleh difahami, ia ada satu kekurangan, satu kepincangan. Seperti mana kita beli apa alat telefon ke apa ke, nanti kan dia sertakan manual penggunaan kan. Ya, tengok-tengok bahasa Cina, tengok bahasa Turki, bahasa paling dekat dengan kita dekat bahasa Inggeris. Sudahnya telefon lah kawan-kawan yang pandai bahasa Inggeris, tanya macam mana pakai ni ya, sebab tak ada bahasa Melayu. Sebab panduan itu mesti kita tahu untuk kita berjalan dengan betul. Ya. Jadi untuk permulaan ini mungkinlah ya, kita boleh cari juzuk amma, surah-surah yang pendek. Ya, surah-surah yang pendek untuk kita tahu maknanya apa sebenarnya ni. Ya. Sebenarnya luar biasa ya. Contoh surah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ya, abasa wa tawalla ya. Nabi berpaling dan abasa macam inilah abasa ni macam ni. Dia berpaling ya. Ketika itu Nabi sedang berkempen tentang agama Islam kepada pembesar-pembesar, kalau zaman sekarang ni datuk-datuk Tan Sri lah ya, yang kalau masuk Islam tu akan membawa satu nilai tambah baik yang hebatlah kepada agama Islam. Datanglah seorang a'ma ya, seorang tua yang buta datang untuk mengetahui tentang Islam ya. Nabi berpaling maksudnya memalingkan dirinya daripada orang buta tadi itu dan terus berkempen kepada
pembesar-pembesar Arab tadi itu. Maka di sini turunlah ayat untuk menegur tindakan Nabi itu. Ya. Persoalannya ialah, dan orang yang buta tadi itu, yang mungkin dianggap tidak ada apa-apa nilai sangat, ya, satu ketika dia menjadi naib kepada Nabi. Ketika Nabi berperang, orang buta itulah yang menjadi imam solat. Kalau dulu, kalau Nabi keluar daripada Madinah dan sebagainya, dia keluar dan penggantinya imam solat itu dianggap sebagai naib presiden ataupun timbalan Perdana Menteri. Ya. Jadi siapakah orang buta itu? Ni kuis ni, tapi tak ada dia. Boleh Ustaz Aziz. Tanya Ustaz Aziz, nanti kantin ingatkan ya, dekat kantin. Abdullah ibnu Maktum. Ya. Itulah orang buta yang Nabi berpaling kepadanya, turun ayat. Okay. Itu salah satu contoh yang kita agaknya mungkin kita seronok sebenarnya. Banyak lagi, itu belum cerita tentang balaghah lagi ya. Balaghah Quran lagi, tu panjang lah nak cerita ni ya. Tak cukup masa lah. Okey, jadi begitu juga dengan dah dekat 15 minit. Okey. Begitu juga dengan doa kita ya. Doa. Kita berdoa, satu yang sangat pelik lah ya, pelik macam mana ya. Kita minta tapi kita tak tahu kita minta apa. Ya. Jadi kita sama-sama lah. Saya ni sebenarnya untung sikit, saya ada advantage sebab saya belajar bahasa Arab. Ya. Yang kalau tak belajar Arab ni, dia ada tanggungjawab sikit lah untuk buat study sikit lah. Maksudnya doa. Paling tidak doa yang dia baca. Kalau doa kita mengaminkan tu, mungkinlah tak apalah. Ya, yang kita baca ni lepas sembahyang ni, kalau kita sembahyang seseorang tu, kita doa tu, sebenarnya kita minta apa tu? Ya? Macam mana kita nak menghayati benda yang kita tak faham, kita minta apa? Ya? Jadi saya mencetuskanlah untuk kita sama-sama berfikir. Ya? Jadi kita sepatutnya ada usaha sikit lah, berusaha sikit untuk itu sebab kalau bagi saya lah, pada saya lah, pandangan saya, kalau silap saya tolong betulkan lah. Kalau berdoa seorang-seorang tu, kalau tak faham tu, biar bahasa Melayu je lah. Kita merintih pada Allah Ta'ala bahasa Melayu. Kita minta betul-betul. Masalah kita tu apa sebenarnya? Kadang-kadang kita masalah kita lain, yang kita minta lain. Cuba tengok nanti makna doa ni. Kadang-kadang masalah kita ni, contoh anak degil contohnya. Tapi kita minta doa untuk mungkin doa kaya ke contohnya, kan lain, tak kena gaya. Jadi kita penghayatan kita tu nanti kurang. Jadi itu saya bukan nak mengajar ya, saya nak mencetuskan. Saya nak cetuskan untuk kita sama-sama fikir. Jadi kadang-kadang rasa bertanggungjawab jugalah untuk nak cetuskan perkara ni. Itu saya cakap tadi, saya advantage alhamdulillah lah. Saya belajar bahasa Arab dan tahulah maknanya apa semua. Jadi kembali tentang Al-Quran tadi tu ya. Kalau kita ada ayat-ayat yang jadi pengubat hati insya-Allah. Ya, sebab kita ni orang Islam, kita ni ada pegangan Quran tu. Sebab itu insya-Allah orang Islam ni dia rasanya paling rendah lah kes bunuh diri ya Ustaz ya. Islam ni ya. Yang biasanya Jepun yang tak ada agama ni masalahnya, sebab dia tak ada pegangan, tak ada nilai spiritual. Itu spiritual tu ya. Dia hanya ada luaran saja, ada madiah saja. Mungkin kaya, mungkin apa, tapi roh tak ada. Itu yang kita nak tekankan. So ada ayat-ayat yang contoh ya. Ini kalau kita ajak budak macam saya warden lah kan, ajak budak buat baik, larang tu larang ni, budak tak nak dengar. So apa sebenarnya penawar kita ni? Mesti kena ada sesuatu penawar. Kena ada sesuatu kata-kata hikmah. Ya. Jadi baca-baca Quran terjumpalah ayat falam yazidhum du'ai illa firara. Cerita tentang Nabi Nuh. Falam yazidhum du'ai illa firara. Maknanya makin aku dakwah mereka wahai Allah Taala, makin mereka lari. Ya, makin dipanggil kok makin jauh larinya. Ya. Jadi Nabi Nuh tadi merintih. So kita ambil pengajaran jugalah. Bagaimana Nabi sendiri pun tertolak dakwahnya, ajakannya. Begitu juga dengan Nabi ketika pakcik yang sangat dikasihinya. Ingat ya, kasih kerana semula jadi ya, bukan kasih kerana akidah. Sebab Abu Muttalib bukan orang Islam. Kasih kerana semula jadi, itu pakcik. Ya, satu darah, satu DNA dengan kita. Jadi ketika mana Abu Talib tadi mati,
Nabi pun cakap apa? La astaghfirunna, ya. Saya akan minta Allah Taala ampunkan dosa kamu, dan ditegur oleh Allah Taala perbuatan itu, ya. Dan ditegur, dan ada satu ayat dia kata apa? Allah Taala kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu hendak, bukan suka-suka kamu, ya. Tugas kita ialah usaha, keputusan, natijahnya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu agaknya untuk penawati jika kita terbiah-terbiah budak, nak jumpa budak baik, tak load-load, ya. Itulah agaknya boleh jadi, ya, penawar, ya. Begitu juga kalau kita bermasalah apa, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya. Jika hamba-Ku bertanya kepada aku, minta pada aku, katakanlah wahai Muhammad bahawa aku ini dekat, ya. Kalau kita menghayati Allah Ta'ala itu dekat, kalau kita lah, saya kata kita, ya, semua, ya, insya-Allah lah kita akan adalah tempat bergantung kita yang hebat, yang maha hebat, ya. Insya-Allah akan jadi penawar hati. Jadi jam pun sudah menunjukkan 10 minit lagi sebelum pukul 8, ya. Jadi rasanya itulah saja perkongsian saya pada hari ini. Jika ada memberi manfaat tu bolehlah diamalkan, dan jika tidak ada manfaat bolehlah diabaikan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu